Etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai. Isu semasa, peningkatan pemandu mabuk. Assalamualaikum. Hai, nama saya Siti Rabiatul Adawiyah binti Anwar. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syaza Zuifa binti Muhammad Radiun. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fakira Zafira. Hai, nama saya Nurul Syahidah binti Umar. Hai, nama saya Akila. Dan hai, saya Nur Anisraya binti Omar. Pengenalan. Etika merupakan elemen yang penting kepada diri seseorang individu kerana dengan beretika, seseorang berupaya memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Sejak awal peradaban manusia, tamadun-tamadun utama dunia meletakkan etika setaraf dengan agama dan kepercayaan. Raja-raja pada zaman dahulu menitahkan para sarjana dan pendeta untuk mengarang pelbagai kitab tentang etika dan susila untuk dijadikan sebagai sumber rujukan masyarakat. Namun, etika masyarakat pada zaman sekarang sudah semakin pudar selaras dengan perkembangan teknologi yang dikecapi. Pelbagai kejadian yang tidak bermoral seperti memandu dalam keadaan mabuk telah berlaku yang mana kesannya bukan sahaja terhadap mangsa, malah pada keluarga mangsa. Dalam kajian ini, kami akan mengupas tentang etika peradaban berkaitan dengan kejadian pemandu mabuk. Maksud etika dan peradaban. Etika adalah nilai murni yang baik yang ada dalam diri seseorang individu untuk dijadikan sebagai teladan kepada masyarakat lain. Sebagai contoh, etika dalam bertutur kata dan juga perbuatan. Setiap individu perlu mempunyai etika supaya lebih disegani dan dihormati oleh masyarakat. Dari mana datangnya perkataan etika? Etika berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu ethos yang bermaksud kebiasaan, adat, akhlak, kepribadian dan juga watak. Ia juga bermaksud adat kebiasaan dan karakter individu. Selain itu, etika juga terdapat dalam kamus bahasa Inggeris yang bermaksud sifat moral dalam masyarakat. Menurut Aristoteles, terdapat dua pengertian etika. Yang pertama adalah terminus technicus. Ia bermaksud sumber ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tindakan manusia. Dan yang kedua adalah manner and custom. Ia bermaksud etika yang mempunyai hubungan dengan tata cara serta adat kebiasaan yang ada dalam diri individu. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga pula, etika bermaksud ilmu yang berkait rapat dengan prinsip akhlak atau moral. Ia juga tanggungjawab dan tingkah laku setiap individu dalam kalangan masyarakat. Kita beralih kepada maksud peradaban pula. Menurut Alvin Small pula, peradaban adalah kemampuan individu dalam mengendalikan dorongan atas dasar kemanusiaan untuk tingkatkan kualiti hidup. Ia juga merujuk kepada kemajuan sosial sesuatu tempat dan kebudayaan sesuatu bangsa. Ia juga merujuk kepada kemanusiaan manusia dalam mengendalikan ilmu pengetahuan serta teknologi. Menurut perspektif Islam pula, peradaban berkait rapat dengan perkataan umran, adab dan juga dinun. Umran bermaksud harta seseorang individu, kawasan yang didiami dan juga kawasan yang berkembang maju dan juga subur. Dinun pula bermaksud kepatuhan, penyerahan, cara hidup pemerintah dan juga bandar yang ditadbir oleh seorang pemerintah. Menurut Kamus Dewan pula, peradaban bermaksud keadaan masyarakat yang dicirikan dengan taraf kemajuan kebudayaan serta perkembangan pemikiran sebagai contoh sosial, budaya dan juga politik. Ia juga merujuk kepada negara dan masyarakat yang telah mencapai taraf kemajuan kebudayaan serta perkembangan pemikiran. Terdapat tiga ciri peradaban. Yang pertama adalah perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah sistem pemerintahan yang lebih teratur dan sistematik. Apabila wujudnya peraturan dalam sesebuah negara, negara tersebut akan lebih teratur dan rakyat akan mengikut segala peraturan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah wujud pembangunan di kawasan-kawasan baru kerana sistem ruang yang lebih baik. Hubung kait pemandu mabuk dengan etika dan peradaban. Sejak kebelakangan ini, isu pemandu mabuk di negara Malaysia semakin berleluasa.
Antara faktor yang menyebabkan kenaikan peratusan kemalangan disebabkan pemandu mabuk adalah penjualan arak yang semakin tinggi dan pengambilan dadah yang secara berlebihan. Sebagai akibat, lesen memandu akan ditarik untuk sementara waktu bagi proses penyiasatan dan ada kalanya pemandu yang disabit kesalahan akibat mabuk boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Kecuaian oleh pemandu, terutama pemandu yang mabuk, adalah salah satu faktor utama kepada peningkatan kes kemalangan di jalan raya. Masyarakat di Malaysia sepatutnya mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap peranan masing-masing di jalan raya. Dalam laporan ini, kami akan menerangkan hubung kait isu pemandu mabuk dengan etika dan peradaban di Malaysia dalam konteks peribadi, masyarakat dan negara. Jadi, apakah hubung kaitnya dalam konteks peribadi? Yang pertama, perbuatan yang melampaui batas seperti minum alkohol secara berlebihan telah menyebabkan etika dan peradaban seseorang itu semakin terjejas. Pemandu yang mempunyai sikap acuh tidak acuh boleh memburukkan keadaan kerana individu yang dibawa pengaruh arak mungkin terlalu yakin bahawa mereka masih dalam keadaan yang stabil dan normal untuk memandu pulang ke rumah. Pemandu yang dibawa pengaruh alkohol ini memandu dengan secara tidak berhemah. Secara tidak langsung, pemandu itu cenderung untuk membahayakan individu lain yang tidak bersalah. Selain itu, sikap memandu secara terburu-buru juga menyumbang kepada kemalangan jalan raya. Dari sudut ini, kita boleh lihat bahawa sikap negatif ini sangat tidak beretika. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sikap pemandu sebegini boleh merendahkan penghayatan etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Memandu secara terburu-buru bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah mungkin membahayakan orang lain juga. Lebih teruk lagi apabila mangsa yang terlibat itu didapati meninggal dunia di tempat kejadian. Yang ketiga, umum mengetahui bahawa Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Tahap penghayatan bagi setiap individu mungkin berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan hubungan sesama kaum. Apabila terjadinya kemalangan di atas jalan raya, hubungan antara individu yang terlibat mungkin menjadi renggang dan seterusnya menyebabkan perbalahan sesama kaum. Sebagai contoh, pemandu yang mabuk itu merupakan kaum India, manakala mangsa kemalangan jalan raya adalah individu Melayu. Secara tidak langsung, hal ini boleh membesarkan jurang antara kaum yang akan memberi kesan terhadap perubahan dan etika peradaban di Malaysia. Dalam konteks masyarakat pula, hubung kaitannya dengan etika dan peradaban boleh dilihat di mana pemandu yang menggunakan jalan raya di bawah pengaruh alkohol ini telah pun membawa banyak bencana dan masalah terhadap masyarakat. Hal ini perlulah diambil berat kerana ianya akan memberi kesan kepada kesatuan masyarakat dalam sebuah negara. Oleh yang sedemikian, masyarakat Malaysia yang bersatu padu perlulah memainkan peranan penting dalam membentuk etika sesebuah negara, tidak kira kaum dan bangsa. Seterusnya, isu pemandu mabuk yang berleluasa ini juga menyebabkan masyarakat di negara ini berpecah belah. Perpecahan ini dipercayai mengikut kelompok dan ianya semakin parah apabila individu yang menjadi mangsa merupakan kaum berbeza, di mana dapat menimbulkan masalah antara kaum. Sebagai contoh, kemalangan yang berlaku pada bulan Mei lalu di mana seorang lelaki berbangsa Cina di bawah pengaruh alkohol telah pun melanggar 5 orang awam yang tidak bersalah dan telah memulakan pergaduhan. Di sini, kita dapat lihat individu tersebut tiada sifat bertoleransi. Selain itu, isu ini juga akan melahirkan rasa negatif di antara setiap kaum dan bangsa. Hal ini terjadi apabila individu yang terlibat dalam kemalangan itu merasa trauma dan menyebabkan dia lebih cenderung untuk bersifat negatif. Sebagai contoh, jika mangsa yang terbabit dalam kemalangan itu adalah seorang ketua keluarga, maka ini akan memberi kesan kepada ahli keluarganya yang menyebabkan mereka telah hilang tempat kebergantungan. Mari kita lihat pada konteks negara pula. Seperti yang kita sedia maklum, negara Malaysia mempunyai undang-undang yang tersendiri dan sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah mematuhi undang-undang yang dikeluarkan. Terdapat pelbagai isu tentang undang-undang berkaitan pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol. Ramai pihak yang tidak bersetuju mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada pemandu tersebut. Oleh kerana hukuman itu tidak munasabah dengan kesalahan yang telah dilakukan. Di samping itu, hal ini juga telah menyebabkan huru-hara dalam negara Malaysia. Hal ini dikatakan sebegitu kerana kegagalan dalam dunia politik yang mana sesetengah pihak tidak mengambil berat soal hukuman yang dikenakan terhadap bersalah.
Justeru itu, pihak yang bertanggungjawab hendaklah memastikan setiap pesalah diberikan hukuman yang setimpal kerana perkara ini akan menjadi titik tolak kepada keamanan sesebuah negara. Akhir sekali, penghayatan etika dan peradaban dapat menzahirkan perilaku tanggungjawab sosial. Individu yang terlibat dalam kemalangan jalan raya akan merosakkan harta benda awam. Sebagai contoh, keadaan jalan raya yang rosak akibat kemalangan atau papan tanda jalan raya yang mungkin patah akibat kemalangan akan menyusahkan kerajaan dan memerlukan wang perbelanjaan yang tidak kurang banyak untuk membaiki. Hal ini jelas boleh dilihat bahawa sikap pemandu tersebut tidak beretika. Oleh itu, sebagai pihak yang bertanggungjawab, mereka perlulah menjadi penggerak kepada sesebuah negara yang beretika dan beradab. Implikasi pemandu mabuk terhadap etika. Antara implikasi pemandu mabuk terhadap etika adalah keselamatan nyawa pengguna jalan raya terancam. Setiap orang akan menggunakan jalan raya sebagai medium untuk bergerak ke destinasi yang hendak dituju dengan berhemah. Walau bagaimanapun, terhadap individu yang memilih untuk memandu dalam keadaan mabuk, yang mana mereka merisikokan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Individu yang telah menggunakan kenderaan dengan berhemah telah menjadi mangsa keadaan. Bahkan keluarga mangsa juga hilang tempat bergantung. Golongan ini bersikap pentingkan diri sendiri dengan memilih untuk memandu kenderaan sendiri daripada menggunakan khidmat e-hailing seperti Grab dan teksi. Seterusnya, keluarga hilang tempat bergantung. Pemandu yang melakukan perbuatan tidak bermoral seperti memandu di bawah pengaruh alkohol telah menyebabkan orang lain terpaksa menanggung penderitaan, bukan sahaja mangsa, bahkan keluarga mangsa. Lebih buruk lagi, apabila mangsa yang meninggal dunia merupakan tunggak utama keluarga untuk mencari rezeki. Hal ini menyebabkan ahli keluarganya hilang tempat bergantung dan mempunyai masalah kewangan untuk meneruskan hidup. Kesannya, anak-anak mangsa tidak dapat menumpukan perhatian terhadap pelajaran kerana memikirkan masalah yang dihadapi. Implikasi yang ketiga adalah merosakkan akhlak. Seseorang yang mengambil alkohol menyebabkan mereka mempunyai masalah sosial kerana tidak boleh berfikir dengan waras dan akan membuat keputusan yang tidak betul. Peminum arak ini mempunyai masalah perkembangan diri dan sentiasa menentang pandangan orang lain kerana alkohol telah menyebabkan individu kehilangan moral dan etika. Hal ini terbukti apabila mereka mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan, iaitu tidak boleh memandu di bawah pengaruh alkohol. Implikasi yang terakhir adalah gangguan fokus pemanduan. Alkohol menyebabkan penumpuan seseorang pemandu terjejas. Pemandu gagal berfikiran positif dan tidak dapat menerapkan etika dan nilai murni dalam pemanduan dan seterusnya memberi kesan terhadap tingkah laku pemandu. Contohnya, mereka melanggar lampu isyarat kerana tidak boleh berfikir dengan rasional. Perkara ini menyebabkan pengguna jalan raya lain juga turut menjadi mangsa. Solusi terhadap permasalahan pemandu mabuk. Setiap isu dan masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Baik kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Walau bagaimanapun, ianya bergantung terhadap diri sendiri untuk mengubah diri menjadi yang lebih baik ataupun sebaliknya. Antara solusi terhadap masalah pemandu mabuk yang telah mempengaruhi etika seseorang adalah: yang pertama, memantapkan akidah umat Islam. Bagi umat Islam yang sudah terkandas jauh dari landasan Islam, taubat adalah jalan yang terbaik untuk memantapkan akidah supaya tidak terjerumus kembali ke lembah kemaksiatan. Ibu bapa pula memainkan peranan penting dalam mencorakkan kehidupan anak sejak kecil lagi agar mereka tahu membezakan mana yang baik dan buruk dengan cara menghantar mereka ke kelas agama. Hal ini akan mendorong mereka untuk melakukan perkara yang baik dan takut untuk melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta mereka mampu menerapkan nilai-nilai murni sebagai seorang pemandu. Yang kedua, menggalakkan penggunaan pemandu upahan. Sebagaimana yang kita tahu, sesetengah masyarakat menggunakan arak sebagai medium untuk mereka melepaskan tekanan di rumah ataupun tempat kerja, dan mereka akan memandu kenderaan sendiri ke tempat yang menjual alkohol. Oleh itu, individu tersebut perlu mempunyai kesedaran sivik
untuk tidak membahayakan nyawa orang lain dengan cara menghubungi pemandu upahan untuk membawanya pergi dan pulang ke rumah dengan keadaan yang selamat. Dan individu itu juga tanpa sengaja telah menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Seterusnya, memperketatkan undang-undang berkaitan alkohol. Pihak kerajaan telah melaksanakan undang-undang terhadap penggunaan alkohol, tetapi ianya masih belum diperketatkan sehingga ke hari ini. Tindakan ini dilakukan agar masyarakat sedar akan bahayanya penggunaan alkohol ketika memandu. Selain itu, undang-undang ini salah satu cara yang terbaik kerana segala bentuk hukuman yang dikenakan membantu masyarakat berubah menjadi lebih beretika dan bermoral, terutamanya ketika memandu. Akhir sekali, menghadkan pembukaan premis-premis alkohol. Di Malaysia terdapat banyak premis alkohol yang dibuka hingga lewat pagi dan lebih banyak orang yang mempunyai waktu terluang ketika itu. Justru itu, waktu pembukaan premis perlulah dihadkan hingga jam 10 malam sahaja. Dengan ini, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk pergi ke premis itu kerana kekangan kerja. Dan langkah ini juga akan mengurangkan peluang untuk masyarakat meluangkan waktu mereka ke premis yang menjual alkohol. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, etika dan peradaban ini sangat penting dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, ketika memandu, sifat beretika ini sangat penting untuk menjamin keselamatan kepada semua pengguna jalan raya. Pendekatan yang menyeluruh yang boleh diambil pihak berkuasa adalah seperti mengadakan kempen 3P, iaitu pendidikan, perundangan dan penyelidikan. Semua pihak perlu bersama-sama tanpa mengira bangsa, agama dan ideologi politik dalam menyokong sebarang pindaan yang dilakukan oleh pihak berkuasa, iaitu Akta 333 mengenai pemanduan di bawah pengaruh dadah atau alkohol atau pemanduan secara berbahaya.